Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ikhwatul iman wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita bertemu pertemuan kedua minggu ini, melengkapkan pertemuan keempat kita untuk bulan ini, dan kita akan meneruskan bacaan surah Maryam. Kita mentadabbur ayat yang seterusnya, ayat yang menceritakan bagaimana permulaan kisah Maryam ini hamil. Baik. Kita akan bermula pada petang ini pada ayat yang ke-22 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Maka Maryam mengandungkannya, yakni Isa, seorang anak lelaki. Lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Baik. Jadi insya-Allah kita akan lihat di sini, hadirin sekalian, apa yang telah kita bincang pada pertemuan yang lalu. Apapun argumen yang Maryam berikan kepada Jibril tentang soal kehamilannya, Jibril telah menyatakan kepada Maryam dalam ayat sebelum itu, wa kana amran maqdiyya. Maksudnya, kalau boleh saya terjemahkan dalam satu makna yang boleh kita fahami dengan lebih baik, Jibril cuba nyatakan kepada Maryam, apa pun yang kamu fikir Maryam, ataupun apa pun argumen kamu terhadap urusan ini, kamu kena mengetahui bahawa ia merupakan suatu perkara yang Allah telah putuskan, Allah telah tetapkan. Walaupun kamu mempunyai 1001 perkara yang kamu fikirkan, ya, kamu mempunyai 1001 bantahan, kamu mempunyai 1001 perkara ataupun benda-benda yang kamu tidak setuju, tetapi kamu terpaksa terima, wahai Maryam. Wa kana amran maqdiya. Ini merupakan satu perkara yang Allah telah putuskan. Dan antara faedah yang kita pelajari di sini bahawa dalam kehidupan kita ini, kita kena akui bahawa kita akan berhadapan dengan perkara yang kita tak setuju. Kita akan berhadapan dengan perkara yang kita tak mahu, kita tak nak. Ya, tetapi kita tak mampu untuk menolak peristiwa itu, ataupun kita tak mampu untuk menolak ataupun kita kata membantah hal itu, jika mana Allah telah menetapkan kepada kita bahawa ianya menjadi satu ujian ke atas kita. Ini sebenarnya kita belajar daripada siapa? Kita belajar daripada Maryam alaihi salam. Baik. Adakah bila mana Allah menetapkan satu perkara ataupun Allah menetapkan satu keburukan itu, ia menjadi keburukan ataupun kita kata urusan yang malang lah bahasa kita ni, secara kekal dalam hidup kita? Tidak. Belajarlah daripada kisah Maryam, di mana apabila kita melihat Maryam dengan demikian tidak berapa setuju, ataupun ia mempersoalkan bagaimanakah nanti situasi hidupnya nak berhadapan dengan proses kehamilannya itu, tetapi siapakah anak yang dikandungkan oleh Maryam? Apakah fungsi Isa alaihi salam ke atas umat ini? Dan puan-puan semua, kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan semua, bila mana kita baca kisah Isa alaihi salam, kita sedang membaca kisah seorang Nabi yang kisahnya belum tamat. Seorang Nabi yang mana kisahnya itu belum tamat lagi. Ya, kisahnya itu masih berjalan. Kisahnya itu masih ada separuh kehidupan Nabi Isa alaihi salam yang akan menjadi petanda ataupun bukti kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yang akan kita ceritakan insya-Allah sebaik kita tamat
kisah penceritaan Isa ini kerana kita akan menceritakan tentang hadis-hadis berkenaan dengan turunnya Isa alaihi salam. Baik. Maka apa yang dilalui oleh Maryam, hadirin mati Allah sekalian, Maryam terpaksa mengambil satu keputusan dalam ayat yang ke-22 untuk mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Ya. Maknanya ke tempat suatu tempat yang tak ada orang pun di situ. Dan sesuailah dengan ibadah rahbaniyah yang pernah saya syarahkan, satu ibadah yang wujud dalam kehidupan kaum Bani Israel. Baik. Adapun tempat tersebut menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Dulu di Syria ada seorang ulama nama dia Fadilatul Syekh Dr. Syauqi Abu Khalil. Masya Allah, Syekh besar, Syekh alim. Beliau ni, kreativiti beliau, tak ada ulama pernah tulis kitab macam beliau, tapi apa dia punya kelebihan dia? Dia buat atlasul Quran. Dia buat atlas tapi dinisbah kepada Al-Quran. Jadi dia keluarkan semua cerita-cerita dalam Al-Quran ini dan dia buat map atlas. Dia tunjukkan di mana location dia, di mana tempat dia, di mana. Jadi kita baca tu nampak seronok lah. Baik, adapun di manakah Maryam mengasingkan diri di satu tempat yang jauh, ini banyak pandangannya puan-puan sekalian. Ada yang menyatakan bahawa Maryam mengasingkan diri di tempat di mana Nabi Isa akan turun nanti, iaitu di timur Dimashq, timur Damsyik, bahagian apa ni kita panggil East Damascus, kan. Jadi wallahu alam lah, bagi saya kita boleh bahas info-info berkenaan, pendapat-pendapat berkenaan, namun tidak ada peri pentingnya lah sangat bagi kita dalam mencari ibrah ayat ini, ya. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Apa terjadi kepada Maryam? Maka rasa sakit akan melahirkan anak tiba. Jadi tempoh ibadah rahbaniyah yang dilalui oleh setiap orang Bani Israel ini, ada satu pendapat kata tempohnya setahun. Jadi berat sebenarnya ibadah mereka bandingkan ibadah kita. Maka setiap Bani Israel dia perlu melalui sekali seumur hidup dalam hidupnya ibadah rahbaniyah, keluar daripada pemukiman tempat mereka, bina rumah ibadah sendiri, duduk di situ selama setahun beribadah. Kalau kena kat kita, pakat unpaid leave belaka lah. Ya, begitulah. Ringan kalau nak dibanding dengan kita. Kita ni paling malas tu buat haji tu, dia pergi haji sampai di Mekah hari Tarwiyah dia sampai 13 hari bulan, habis nafar awal dia boleh balik dah. Berapa hari je? 4 hari. Kita beza dengan Bani Israel. Maka sakit ketika melahirkan itu sampailah setelah 9 bulan Maryam mengandungkan anaknya. Maka kesakitan itu menyebabkan Maryam pergi bersandar di satu pangkal pohon tamar, ya, dalam keadaan bersandar. Baik, ya, baik. Jadi di sini ada, saya tak pandailah nak bahas bab ini, tapi saya pernah membaca, ya, position terbaik dikatakan seorang ibu ketika melahirkan adalah dalam keadaan ibu itu bersandar. Begitulah, bukan berbaring seperti mana yang kita biasa tahu itu, ya, tetapi dalam keadaan bersandar. Wallahu alam sejauh mana kebenarannya, tetapi salah satu daripada perbahasannya adalah daripada ayat inilah, ayat ini. Dan saya juga ada baca dan lihat di YouTube, ada orang-orang barat dia buat kajian begitu juga, dan mereka banyak ke arah proses kelahiran yang position ibu dalam keadaan demikian. Wallahu alam. Baik. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Pada masa kesakitan itu dialami oleh Maryam, Maryam mengeluarkan satu perkataan. Dia kata, alangkah baiknya jika aku mati sebelum daripada ini. Wa kuntu nasiyan mansiya, aku akan jadi satu figura yang orang lupakan, orang tak sebut-sebut dah. Satu figura yang tak penting pun, yang tak memberi kesan kepada kehidupan mereka. Maknanya apa? Maryam kata lebih baik aku mati sebelum ni, aku akan hidup dan aku akan mati sebagai seorang yang low profile, orang tak sebut-sebut. Baik, tentang perkataan ini kita serahkan perkataan ini kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kerana bolehkah kita sebut keadaan yang demikian, ya? Wallahu alam, itulah jawapannya, kita serahkan kepada Allah.
Kerana sebagai seorang mukmin seharusnya memang kita tak bolehlah nak menyebutkan bahawa apabila kita ditimpakan sesuatu ujian maka kita katakan adalah lebih baik kita adalah lebih baik aku mati sebelum daripada ni. Begitukah? Jadi wallahu alam, bergantung jugalah kepada situasi-situasi yang berlaku. Marwan ibn Hakam, seorang penduduk Madinah, ketika dia dapat tahu bahawa saudaranya Yazid bin Muawiyah mengutuskan tentera Muslim bin Uqbah yang sangat rakus, brutal untuk menghancurkan kota Madinah, Marwan ibn Hakam pernah menyatakan bahawa dia kata alangkah baiknya jika langit dan bumi bertemu sebelum atau pada saat ini berbanding dengan sampainya tentera Muslim bin Uqbah di kota Madinah. Maknanya dia kata apa? Alangkah baiknya jika langit dan bumi bertemu, maknanya alangkah baiknya kiamat berlaku berbanding dengan sampainya tentera Muslim bin Uqbah ke kota Madinah, kerana dia tahu jiwa dan hasrat Muslim bin Uqbah ni memang dia ada jiwa untuk menghancurkan kota Madinah sehancur-hancurnya. Baik. Berkenaan dengan perihal ini, mungkin saya pernah syarahkan sebelum ini bahawa para ulama menetapkan hukum asal meminta kematian atau menisbahkan diri dengan kematian disebabkan ujian adalah haram. Itu asal, hukum asal. Namun disebabkan ia pernah terjadi kepada beberapa figura penting dalam Islam, antaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di akhir-akhir hayatnya semasa beliau menjawat jawatan khalifah, beliau melihat fitnah semakin merebak, semakin besar, pimpinannya semakin diragui, maka dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia kata, ya Rabb, in kana mauti khairan li, sekiranya kematian itu lebih baik bagi aku, wa bi ummati, wali ummati, dan untuk umat ini, wali hadhil ummah, dan untuk umat ini, fa amitni bil khair. Dia kata apa? Maka matikan aku dengan kebaikan. Itu doa siapa dia? Ali bin Abi Talib. Tapi dia doa juga, in kana hayyan khairan li, dia kata. In kana hayyun khairan li, dia kata. Tapi sekiranya kehidupan itu lebih baik bagi aku, wali hadhil ummah, dan untuk umat ini, maka dia minta kepada Allah supaya Allah hidupkan dia dengan kebaikan. Macam tu. Di sini juga timbul persoalan, bolehkah kita doakan kematian seseorang? Contohnya seseorang itu sakit, sakit teruk, ada orang kata sudah nazak sebagai contoh, kan? Jadi nak doa hidup ke nak doa mati, nak doa sembuh ke nak doa mati, begitu. Kadang-kadang ialah dia begini, kalau kita nampak satu orang ni jahat sangat sebagai contoh lah, jahat tak boleh buat kira dah, jatuh sakit pula, tengah-tengah jahat ni jatuh sakit, gitu. Bolehkah kita nak doa sekiranya kematian baik untuk dia dan baik untuk orang lain, maka matikanlah dia dalam kebaikan. Tapi sekiranya dia hidup itu lebih baik untuk dia dan untuk umat ini, untuk semua orang, hidupkanlah dia dalam kebaikan. Boleh je, tak ada masalah. Ya, baik. Begitu juga hadirin mati Allah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari dulu, kalau kita lihat dia punya sejarah hidup, Imam Bukhari ni cerita dia tragis. Kalau kita baca kisah dia memang sedih lah, sebab at the end hidup dia, end of life dia, semua orang-orang yang dekat dengan dia pada satu masa dulu semua tinggalkan dia, kan? Dan mereka kata tak sangka Imam Bukhari ni berubah, tak sangka sebab apa? Sebab dia kena fitnah. Ada pihak yang fitnah dia sehingga dia jawab sebenarnya fitnah dia, tapi entah macam mana orang tak peduli sangat tentang jawapan dia difitnah menyatakan Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Jadi dia ada karang kitab. Dia kata bahawa aku tak kata begitu. Ya, tapi siapa yang jawab Imam Bukhari. Dia sebab dia keluarkan satu definisi lah, maknanya Quran itu kalamullah, tetapi apa yang dilafazkan itu makhluk lah, sebab lafaz tu makhluk. Lafaz ni kan, apa yang saya lafazkan sekarang ni adalah benda yang Allah cipta, lafaz. Jadi
Allahu alam, hadirin mati Allah sekalian, satu perkataan yang jawapan yang menjadi satu poin. Kalau ada orang tak berkenan dengan kita, maka dia akan jadikan itu sebagai satu poin besar lah. Itu ala kulli hal, Imam Bukhari tak menyatakan Quran itu makhluk. Dia tetap sama akidahnya dengan apa yang Nabi bawa, Quran adalah kalamullah. Tapi itu dijadikan bahan fitnah sehingga orang tinggalkan dia. Dan beribu orang bercakap-cakap atas fitnah tersebut. Imam Bukhari berdoa, sekiranya kematianku adalah baik bagi aku dan baik untuk umat ini, selamat mereka daripada dosa memfitnahku, maka matikan aku dalam kebaikan. Maka kita ketahui bahawa tak lama selepas itu Al-Bukhari memang meninggal, jatuh daripada kudanya seorang diri kan. Begitulah. Baik. Jadi hadirin mati Allah sekalian, secara umumnya kita tidak dibenarkan meminta kematian ataupun menisbahkan diri dengan kematian disebabkan ujian dan dugaan yang Allah timpakan. Namun sekiranya ianya berbentuk kepada kemaslahatan ummah, mungkin ada keharusan dan doa itu pun masih perlu diikat sekiranya kematian itu baik bagiku. Itu pun kalau ianya ada kaitan dengan ummah secara umumnya. Tapi kalau dia tak ada kaitan dengan ummah, setakat diri kita sendiri dan sebagainya, setakat kita, selalu saya buat contoh, setakat kita tak dipilih sebagai imam masjid, sebagai kita tak dipilih untuk term yang berikutnya sebagai pengerusi surau, tak payahlah kita berdoa sampai ya Allah kan, matikanlah aku kerana orang-orang tamanku sudah tidak mahu lagi aku sebagai, tak payahlah. Itu baru setakat tu, dia tak ada efek pun kepada umat. Baik, jadi kita sambung perbahasan kita ini kepada kisah seterusnya. Saya tidak berhajat untuk menceritakan kisah kehamilan Maryam itu secara detail sebab kebanyakannya dinukilkan daripada riwayat Israiliyat, yang biasanya kita dengar Jibril tiup sampai masuk kat perut atau apa semua tu, berbagai kemungkinan boleh berlaku. Yang pentingnya Maryam hamil tanpa seorang ayah, tanpa seorang suami, dan ini menunjukkan bahawa sains itu terhad. Dalam keadaan kita menerima sains dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita sering menyatakan sains mesti menang, tetapi ada part sains tak boleh menang juga, sebab sains tak boleh nak buktikan macam mana kehamilan boleh berlaku tanpa benih seorang lelaki seperti mana apa yang terjadi kepada Maryam alaihi salam. Jadi kita tak detailkanlah cerita itu macam mana Maryam hamil. Yang pentingnya Maryam hamil sebagai seorang manusia biasa, dan sampailah masa hari di mana ia mula rasa kesakitan untuk melahirkan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka Jibril menyerunya dari satu tempat yang rendah. Jibril seru kepada Maryam, janganlah kamu bersedih hati wahai Maryam, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Satu pandangan menyatakan itu maksudnya syurga. Begitu. Jadi Jibril menyatakan jangan khawatirlah, sakit memanglah sakit, tak dapat dinafikan, tapi kamu akan dijadikan nanti di akhirat nanti kamu akan dapat syurga lah. Baik, syurga ni kan rumah kita tu kan tempat dia tinggi, kita di tempat tinggi, highland, itu sifat syurga lah. Mana kita tak duduk tanah bawah, kita duduk atas bukit. Angin dia nyaman, dan kita tengok daripada rumah kita tu ke bahagian bawah tu, kita akan nampak kawasan-kawasan dataran ataupun lereng-lereng yang dipenuhi dengan sungai-sungai. Itulah bentuk penempatan di syurga nanti. Okey, baik. Okey, kita sambung. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Jibril kata, goncanglah ataupun goyangkanlah pangkal pohon tamar itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur ke atas kamu kurma-kurma masak, yakni kurma rutab. Baik. Jadi logiknya memang mana Maryam mampu dah nak pergi goyang pangkal pokok pula dalam keadaan sakit begitu. Tapi Jibril nak ajar kepada kita, buat kerja, jangan tak buat. Macam tu Jibril nak ajar. Jibril nak ajar kepada kita,
buatlah paling kurang pun, begitulah, janganlah tak ada langsung, begitu, janganlah serah semua kepada pihak lain bulat-bulat, buatlah sikit, gitu. Soal hasilnya terserah Allah. Allah tahu takat mana kemampuan kita, dan kita dah berusaha sehabis baik dengan kemampuan kita, Allah boleh berikan hasil melebihi apa yang kita usahakan jika Allah kehendaki. Demikian kata para ulama, sebenarnya yang menggugurkan rutub-rutub itu adalah Jibril, ya, kurma-kurma masak itu, tetapi syarat sahaja Maryam menggegarkan pangkal pohon tersebut. Maka hadirin sekalian, gugurlah rutub tersebut, dimakanlah oleh Maryam sebagai apa ya, suplemen, makanan tambahan. Apa kita panggil hari ni puan-puan sekalian, booster. Bukan booster yang cucuk kali ketiga banyak tumbang tu, bukan. Ni booster apa? Energy, booster energy untuk Maryam melahirkan anak. Begitulah. Tapi puan-puan, tuan-tuan puan-puan sekalian, rutub ni, saya cerita sikit pada puan-puan, rutub ni adalah type of tamar lah yang ada. Kita because negara kita bukan penanam tamar, jadi semua tamar kita berkurma je. Rutub ke, balah ke, kurma masak putih ke, apa semua kita bubuh sebagai kurma. Mutaakhir ni je kita tahu ini majdul, ini amber besar, ini safawi, ini sukari warna kuning-kuning. Hak ni mutaakhir ni je lah kita tahunya, Maryami kan. Dulu kita bubuh bahan kurma pula ke? Kan? Tapi Arab ni, dia memang sebab barang dia kan, kurma ni barang dia, jadi dia banyak perkataan yang dia nisbahkan kepada kurma. Dia macam kita lah, kita pokok kelapa. Jadi pokok kelapa ni, dia ada putih, dia ada kelapa muda lain pula kan. Macam orang Jawa dia, saya pun dah lupa lah, tapi dia ada banyak kelapa. Kelapa tu sendiri, kelapa tua tu kelapa tuat, lepas tu dia ada kelapa muda degan, lepas tu dalam tu kalau dah masak air dah tak ada air dah jadi itu dia panggil kentos. Macam-macam lah orang Jawa. Jadi dia hidup dengan kelapa, jadi banyak perkataan kelapa. Arab hidup dengan kurma, banyak perkataan yang menisbahkan kepada kurma. Salah satunya adalah rutub yang Allah sebut dalam Quran, kurma masak. Kurma ni, kurma rutub, dia keluar musim panas, dia tak keluar musim sejuk. Sebab itu sebenarnya tak betul pun kaum-kaum Kristian atau Nasrani ni dia sambut Merry Christmas, dia kata kelahiran Jesus itu pada 25 Disember. Itu memang salah. Bahkan sebenarnya puan-puan, itu pun tak disepakati. Katolik sambut 25 Disember, Ortodok sambut 7 Januari. Lain. Jadi kalau kita tengok negara-negara Ortodoks, Russia and the gang lah, negara-negara Eropah Timur kebanyakan Ortodoks Kristian ataupun di Mesir Koptik, dia sambut 7 Januari. Jadi di situ pun ada perbahasannya. Kalau sempat saya akan syarahkan sedikit berkenaan dengan sambutan itu yang sebenar hakikatnya tidak ada kaitan sama sekali dengan Isa alaihi salam. Baik, insya-Allah. Akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihi salam, pun Allah tak detailkan sedetail-detailnya bagaimana kelahiran itu berlaku, tetapi selamat melahirkan. Allah pesan kepada Maryam alaihi salam, fakuli washrabi wa qarri aina, makanlah, minumlah, dan kata Allah tetap tenanglah kamu, ya. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, sekiranya kamu melihat mana-mana orang dari kalangan kaum lelaki, faquli inni nazartu lirrahmani sauma, cukuplah kamu kata kepada mereka, aku telah bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa daripada bercakap dengan manusia. Falan ukallimal yauma insiya, cukup kamu kata macam tu. Sebab Allah nak bagi tahu awal-awal pada Maryam, yang mana kamu memang tak ada jawapan macam mana kamu nak sucikan diri kamu. Kamu nak jawab aku bersalin, aku hamil tanpa ada lelaki, macam mana nak jawab? Orang akan kata, inilah Maryam dah bersalah, dah tak boleh nak jawab jawapan bukan-bukan. Kan? Mana mungkin dia nak jawab aku hamil tanpa sebarang lelaki, tanpa sebarang suami. Jibril, tak ada orang nak terima. Ya. Jadi dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian,
ada perkara-perkara yang kita tak payah jawab pun sebenarnya. Kita tak perlu jawab. Kan? Kita nak terangkat orang pun, apa orang kata, biar masa lah yang menentukan. Kita yakin dengan apa yang kita pilih, kita yakin dengan pandangan kita, at one time Allah akan zahirkan kebenaran itu. Begitulah. Jadi kita ambil faedah itu. Banyak benda kadang-kadang tak perlu jawab pun, insya-Allah. Ya. Allah akan mengatur urusan yang terbaik. Wahayyi lana min amrina rasyada. Minta Allah sempurnakan urusan kita pada saat itu dengan satu petunjuk bimbingan yang baik. Demikian yang terjadi kepada Maryam. Kamu tak boleh jawab, wahai Maryam, kata Allah. Cukup kamu kata, aku bernazar untuk tidak bercakap dengan sesiapa. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Sampai masa Maryam kembali ke perkampungan Bani Israel di tempatnya, iaitu di Baitul Maqdis, dalam keadaan membawa anaknya yang dikandungkan. Qalu ya Maryam, anaknya yang telah lahir, Isa. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Langsung kaum Bani Israel, dia cakap apa? Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang keji. Ini para ulama simpulkan satu sikap Bani Israel. Boleh sahaja perempuan sekalian, Bani Israel ni nak, kaum Bani Israel ni pergi jumpa Maryam, dia tanya anak siapa, apa yang terjadi. Mereka bukan tak tahu Maryam ni orang yang macam mana. Pergi rahbaniyah setahun, balik bawa anak, boleh sahaja mereka nak verify terlebih dahulu, clarify apa sebenarnya yang terjadi. Tapi balik-balik tengok, pergi setahun rohbaniyah seorang diri, balik bawa anak, terus bubuh, engkau telah melakukan satu perbuatan keji. Ini sikap siapa? Ini sikap Bani Israel. Sikap ni banyak kat orang Melayu. Betul tak betul tengok dalam drama TV. Macam itulah. Kan, drama-drama TV kita tu sebenarnya mencerminkan sikap bangsa kita. Belum apa-apa lagi dah kena tuduh. Nak ruang memberi penjelasan tidak dibuka langsung. Begitu. Kan? Baik. Bahkan bukan itu sahaja sifat mereka, perempuan sekalian. Disambung, Allah sambung, apa perkataan kaum Bani Israel? Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara kepada Harun. Dia panggil pula Maryam itu dengan panggilan wahai saudari kepada Harun. Dikaitkan pula dengan Harun. Sudah. Harun ni siapa? Siapa Harun? Ya. Harun yang pertama atas muka bumi adalah Nabi Harun alaihi salam. Itulah Harun pertama yang menggunakan, orang pertama menggunakan nama Harun. Baik, sebenarnya dalam periwayatan Israiliyat ada beberapa pandangan tentang siapa Harun. Saya mengambil pandangan yang paling tepat. Okey, pandangan yang paling tepat dalam masalah ini, Harun di sini adalah Nabi Harun alaihi salam. Kenapa dia kata mereka Bani Israel ni panggil Maryam wahai saudari kepada Harun? Sebab sebelum ni saya pernah cerita bahawa Imran, ayah kepada Maryam, merupakan keturunan Nabi dan ia adalah turun daripada keturunan Harun alaihi salam. Gitu. Jadi tengok perangai Bani Israel ni. Tadilah dah dia tuduh Maryam mengkhinzir buta. Ya. Belum apa-apa lagi dia dah tuduh kamu telah melakukan satu keburukan. Sekarang ni mereka zahirkan pula sifat buruk mereka yang kedua. Mereka kaitkan pula dengan orang lain dan orang itu adalah seorang Nabi. Wahai saudara kepada Harun. Kenapa nak libatkan Harun pula? Kalau nak marah kat Maryam, Maryam sajalah. Ini sifat mereka, perangai mereka. Kerana apa? Sebenarnya kerana mereka ada sentimen. Sentimen di mana mereka tak suka, mereka tak setuju. Begitulah. Ya, dia manusia ni, bila dia dah tak suka, dia jumpa satu point, habis point dia jaja satu kampung lah, kan, puan-puan sekalian, tuan-tuan sekalian. Ni sikap perangai Bani Israel lah. Tapi ada pula melekat dekat bangsa kita ni, mungkin entah ada klan Bani Israel ke apa, saya tak tahulah. Baik. Ya ukhta Harun, wahai saudara kepada Harun, maka na abuki imra'a sau'in, ayah kamu ni bukan orang yang buruk tau. Dia kata macam tu. Ayah kamu ni Imran, terkenal orang saleh dalam kalangan Bani Israel. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibu kamu tak pernah pun berlaku keji. Ibu kamu Hannah itu tidak pernah berlaku keji pun.
orang yang salihah. Dan macam-macam lagi lah dibubuhnya kepada Maryam ini. Baik. Apa Maryam boleh buat? Dia tak boleh bercakap. Dia tak dibenarkan bercakap oleh Allah. Fa'asyarat ilaih. Maryam hanya jawab dengan membuat isyarat, dia tunjuk kepada anak yang sedang dia dukung itu, pangku itu, Isa lah. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bani Israel pun cakap, Maryam, apa kena kamu ni? Macam mana kami nak bercakap dengan satu orang kanak-kanak yang masih dalam buaian ni? Masih dalam pangkuan. Ni dah bersalah tu, tengok tu, merepek-repek aja dia punya jawab balas. Begitulah lebih kurang kalau nak lebih mudah faham ya. Baik. Hadirin kata Allah sekalian, di sini kita bermula melihat kebijaksanaan Isa alaihi salam yang pernah saya ceritakan sebelum ini. Di mana bijak Isa ketika ia masih lagi dalam pangkuan. Berapa bulan tu, masih lagi dalam pangkuan, dia sudah mampu untuk bercakap, berhujah seperti orang dewasa. Itulah kecerdikan Isa. Dia bukan keajaiban, sebab mukjizat ni dia tak pergi secara keajaiban. Memanglah kita kata bahawa kerana Allah memberikan kemampuan bercakap, tapi orang yang melihat kejadian itu, dia akan tengok benda tu normal. Dia akan melihat bayi bercakap macam tu. Ya, kita fahamlah, memang itu merupakan satu anugerah Allah. Allah izin, satu kekuasaan Allah. Anything Allah nak buat, boleh buat. Tapi orang yang melihat kejadian itu, dia akan melihat benda tu normal. Dia akan melihat satu keajaiban. Kanak-kanak bercakap. Macam tu. Ya, jadi di situlah kebijaksanaan Isa alaihi salam. Allah jadikan dia bijaknya, mampu bercakap ketika ia masih lagi dalam pangkuan ibunya. Apa yang Isa kata? Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini merupakan hamba Allah. Wa ataniyal kitab. Aku akan dianugerahi dengan satu kitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan aku akan dijadikan sebagai seorang nabi. Baik. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia jawab lagi, Isa cakap lagi, dan Allah telah menjadikan aku dengan keberkatan. Yang ini sebab tu tuan-tuan, perempuan sekalian, di mana Isa hidup, bumi itu akan barakah, berkat. Ya, sebab itu nanti zaman Nabi Isa itu nanti, kalau kita sempatlah, Nabi sifatkan sebagai zaman mubarak, zaman mubarakan, satu zaman keberkatan. Pimpinan Isa alaihi salam, tak ada peperangan, tak ada pergaduhan, tak ada pertumpahan darah, tak ada manipulasi, tak ada riba, tak ada macam-macam, tak ada. Dan sistem-sistem yang bobrok, yang merosakkan sistem kehidupan manusia ini, semuanya telah dibaik pulih oleh Nabi Isa alaihi salam dengan kebijaksanaannya. Lalu umat manusia ini hidup atas muka bumi dengan penuh keberkatan. Ada hadis menerangkan tentang disifatkan buah delima itu boleh dimakan kenyang sebanyak 40 orang. Macam tu, ya. Kulitnya boleh dibuat payung. Maknanya penghasilan buah-buahan pun, kalau makna hakikilah, ya, sampai ke tahap saiz buah-buahan pun luar biasa di zaman Isa alaihi salam. Ya, baik. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku telah pun diwasiatkan dengan ibadah salat dan zakat selama mana aku masih hidup. Wa barram biwalidati. Dan aku berbakti kepada orang tuaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong perkasa, ya, lagi melakukan keburukan. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan di atasku, kata Isa, pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Itulah kata Isa alaihi salam. Baik. Hadirin mati Allah sekalian, kisah Isa
tidaklah panjang kerana ia diangkat oleh Allah pada usia yang agak muda juga. Baik. Kita nak cerita sikit perjalanan Isa bersama kaumnya Bani Israel di bumi Baitul Maqdis. Kerana ianya sezaman dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, maka pada masa itu kaum Bani Israel memiliki sebuah kerajaan kecil berpusat di Baitul Maqdis. Adapun empire besar pada masa itu adalah empire Rom, bukan beragama Kristian. Agama Kristian tak muncul lagi. Bangsa Rom pada masa itu, kerajaan Rom beragama paganisme, penyembahan berhala. Baik. Hidup Nabi Isa alaihi salam di Baitul Maqdis, memimpin kaum Bani Israel sebagai seorang nabi. Pada mulanya ia diterima baik, dan pada masa itu semua Bani Israel mengakui bahawa Isa bukan anak zina pun, kerana dia telah menyucikan dirinya dan disaksikan sendiri oleh kaum Bani Israel. Tetapi apa yang berlaku? Bila mana Isa meningkat dewasa dan mengajarkan Injil kepada kaum Bani Israel, di situlah mulanya penentangan. Yang pertamanya, Bani Israel tak boleh terima kitab lain selain Taurat. Lalu mereka menyatakan bahawa Isa adalah seorang Yahudi murtad, dia kata. Yahudi sesat. Ya, seorang Bani Israel macam kita yang sepatutnya pakai Taurat, tiba-tiba dia bawa kitab baru namanya Injil. So kaum Bani Israel tak boleh terima, dia tak nak terima. Yang kedua, hukum hakam larangan dalam Injil ditambah, antaranya larangan keras mengamalkan riba. Dalam keadaan Bani Israel pada masa itu, dia sudah mengamalkan hukum riba. Dia ada duit pada masa itu, disusunnya bangku, tahu bangku, kerusi, bangkur, bank, itulah asal perkataan bank, ya, disusunnya bangku-bangku, ya, kerusi-kerusi di kawasan Baitul Maqdis menjadi kaunter-kaunter pinjaman berbunga. Zaman tu dia buat. Okey. Dia bagi pinjam kat siapa? Dia bagi pinjam dekat orang-orang selain bangsa Bani Israel. Okey. Dan kegiatan itu dihapuskan oleh Nabi Isa alaihi salam dengan kecerdikannya. Perempuan sekalian, ya, tuan-tuan sekalian. Ini cerita dia. Ya, baik. Marahlah mereka dekat Nabi Isa. Dahlah mereka tak setujunya Nabi Isa bawa kitab baru. Tiba-tiba Nabi Isa membantah pula amalan yang menjadikan mereka kaya kerana memanipulasi keuangan orang lain. Baik. Maka lama kelamaan, ya, mereka mula marah kepada Nabi Isa. Dalam keadaan pada masa itu, kaum Bani Israel ini mula hidup dengan ilmu perubatan. Ramai doktor-doktor pakar berjaya dilahirkan dalam kelompok Bani Israel. Ya, baik. Tetapi lain pula jadinya. Mereka mula mendewa-dewakan ahli-ahli ataupun pakar-pakar perubatan itu, sehinggalah Allah menjadikan melalui kecerdikan Isa ni dapat kecerdikan, dapat merawat penyakit yang orang tak boleh rawat pada masa itu. Tak ada pakar boleh rawat, iaitu sopak dan juga buta. Nabi Isa boleh rawat. Bukanlah Nabi Isa jampi, pegang mata baik terus tutup bomoh. Maknanya dengan ilmu teknikal perubatan, tapi that time tak ada pakar boleh buat, hanya Nabi Isa sahaja yang boleh lakukan. Lagilah kaum Bani Israel ini rasa marah. Jadi apa mereka nak buat kepada Isa? Mereka nak bunuh. Tapi kalau tangan mereka sendiri yang bunuh, nampak sangat, sebab sebelum tu mereka dah bunuh Yahya, dan satu pendapat kata mereka juga dah bunuh Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi mereka nak bunuh Isa, tapi macam teruk sangatlah. Maka dengan sebab demikianlah mereka telah pun mempergunakan kerajaan Rom. Dihasutnya kerajaan Rom, kononnya Isa ini bagian, maka kerajaan Rom pun pada masa itu telah menjatuhkan hukuman tangkap, salib dan bunuh kepada Isa alaihi salam. Rajanya Herodes pada masa itu. Kerajaannya Rom, agamanya penyembahan berhala. Baik. Apa jadi? Hadirin mati Allah sekalian, Isa diwahyukan oleh Allah Ta'ala dengan tindakan yang bakal dikenakan kerajaan Rom kepada baginda. Maka pada suatu malam,
Isa telah mengumpulkan kesemua 12 orang pengikutnya yang menyampaikan ajaran Injil dalam satu malam, yang apa tu, Leonardo da Vinci lukis potret The Last Supper tu kan, malam tu. Tapi itu daripada dia punya imajinasi lah, tak penting bagi kita. Tapi macam tu lah kumpul pada malam tu. Ini riwayat yang paling tepat kalau kita himpun dalam beberapa riwayat. Sebab dia ada beberapa jalan riwayat juga. Ini saya himpunkan sajalah daripada apa yang telah saya buat dalam preparation tu. Saya pilih pendapat yang paling kuat dan paling tepat pada sudut kajian saya, iaitu kisahnya pada malam itu Nabi Isa telah pun memanggil ke semua pengikutnya seramai 12 orang, dan Nabi Isa bertanya, siapa di kalangan kamu yang ingin duduk bersamaku dalam syurga? Maka semua mereka menyatakan, kami nak. Maka dengan demikian kata Nabi Isa, kalau dia nak bersamaku dalam syurga, dia kena terima bahawa wajahnya diserupakan dengan wajahku, dan dia akan ditangkap oleh penguasa Rom, dia akan disalib dan dia akan dibunuh. Jadi masing-masing tak ada masalah, asalkan mereka dapat duduk bersama Nabi Isa dalam syurga. Maka dalam satu riwayat yang paling tepat, kesemua mereka itu diubah wajahnya kepada wajah Isa alaihi salam. Gitu. Dan teruslah Nabi Isa diangkat ke langit pada malam itu juga. Pada hari kejadian penyaliban, pembunuhan tu, Nabi Isa dah dekat langit dah. Baik. Terangkatlah Nabi Isa alaihi salam, belum pun kunjung turun sehingga ke saat ini, ke hari ini. Dan 12 orang pengikut ini, akhirnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, dan pihak berkuasa Rom, pihak dari penguasa Rom pada masa itu berjaya menangkap salah seorang daripada mereka. Kerana mereka tengok inilah Isa, ni wajah Isa. Itu. Sedangkan yang lain dapat menyelamatkan diri, meneruskan agenda menyampaikan ajaran Nabi Isa alaihi salam ke mana-mana tempat yang mereka dapatlah. Okey, baik. Jadi maka pada hari kejadian disalib dan dibunuhlah salah seorang pengikut Nabi Isa yang wajahnya itu memang serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Baik. Jadi kat mana cerita yang Allah kata fakhtalafal ahzabu min bainihim, antara mereka juga berbalah tentang isu Isa ini? Baik, jawapannya ada kata-kata pada masa itu yang menyatakan, betul ke Isa ni dah disalib, dah mati, dibunuh? Kalau nak kata tak betul, memang kami nampak kejadian tu berlaku, tapi kami jumpa Isa juga ni. Begitu. Sebabnya apa? Mungkinlah ada sebab jika benar pendapat 11 orang lagi yang lain tu wajahnya wajah Isa Melaka. Ya. Jadi dikatakan ini antara sebab fakhtalafal ahzabu min bainihim, di kalangan mereka pun confused dan ragu-ragu, Isa ni sebenarnya dah mati ke belum? Ini cerita dia. Kat mana ayatnya? Ada dalam Al-Quran, ada. Kita baca sikit. Kalau tak bergerak ayat kita ni. Ayat 34. Dalika Isa bin Maryam. Allah kata demikianlah kisah Isa bin Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Perkataan yang mengucapkan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya itu. Ya, baik. Maka lillahi an yattakhidha min walad. Tidaklah bagi Allah itu ada keinginan untuk mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Suci ni bersih. Apa maksud bersih? Allah bersih daripada segala kehendak-kehendak makhluk. Nak beranak, nak berpasangan, nak makan, nak minum, nak berhibur, nak seronok. Ini semua kehendak makhluk yang sama sekali Allah suci, bersih daripada semua sifat ini. Ya, sebab itulah bila kita baca subhanallah, 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 sepatutnya apa yang kita kena faham daripada bacaan itu, kita mensucikan Allah atau kita membersihkan Allah daripada segala sifat kemahuan dan keperluan makhluk. Okey? Baik. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kerana Allah ini apabila ia mengutuskan ataupun memutuskan sesuatu perkara atau urusan, maka hanya sahaja dia perlu menyatakan, Allah hanya menyatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang ia kehendaki.
Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah ia. Hada siratum mustaqim, ini merupakan suatu jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka bercanggah-canggahlah, ini yang saya baca tadi, kelompok-kelompok dari kalangan mereka. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Maka tapi apapun, macam mana pun mereka berselisih berbantah, Allah menyatakan maka celakalah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar, hari kiamat. Sebab apa? Nabi Isa dah turun. Siapa tak beriman dengan Nabi Isa tu memang seteruk-teruk manusia lah. Kerana apa? Hadirin sekalian, kita kena faham macam ni. Daripada apa yang saya ceritakan tadi tentang kisah Maryam, kisah Isa, ajaran Isa ni sebenarnya diteruskan oleh saki-baki pengikut Isa alaihi salam, cuma diajar secara sembunyi. Diajar secara skala-skala kecil. Nak follow, jom. Tak nak follow, okey. Macam kita lah. Macam apa, grup-grup, kita buat grup-grup apa, grup-grup kuliah apa semua kan, nak follow, tak follow pun okey. Macam itulah. Jadi sampai ke zaman Nabi lahir 570 Hijrah tu pun, 570 Masihi, 500 tahun selepas Nabi Isa, itu ada ajaran Isa dianuti oleh beberapa orang figura di kota Mekah. Antaranya sepupu kepada Khadijah, Waraqah ibn Naufal itulah. Maknanya mereka ni adalah pengamal-pengamal ajaran Injil dalam bahasa Ibrani, dan mereka tak syirik Allah. Kenapa mereka tak syirik Allah? Kerana mereka mendapat ajaran itu daripada pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam, yang surah Saf sebut mereka adalah Hawariyun. Baik. Okey. Jadi bagaimana situasi di Baitul Maqdis ataupun tempat selainnya? Mereka akhirnya, kaum Bani Israel tetap tegar dengan kitab Taurat mereka, tetap menolak Injil, dan mereka kembali menyatakan bahawa Isa adalah seorang anak kelahiran daripada penzinaan. Mereka kata Isa tu anak zina lah. Itu di sisi orang Yahudi Bani Israel. Baik. Adapun ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa itu berterusan, tetapi sebabkan pemeliharaan kitab itu tidak seperti Allah pelihara Al-Quran, maka Injil yang sampai kepada generasi-generasi ratusan tahun selepas itu pun ada yang berubah-ubah. Maka ajaran itu ataupun ajaran Isa Injil ini yang sudah dimanipulasi dengan beberapa perubahan ini, akhirnya dianuti oleh seorang perempuan yang dipanggil sebagai apa namanya? Bukan Hannah, dipanggil namanya sebagai Helena. Ini dalam cerita, dalam riwayat, satu riwayatnya begitulah, ada seorang perempuan bernama Helena, iaitu hidup sekitar 300 tahun selepas zaman Nabi Isa alaihi salam. Ya. Baik, Kristian tak ada lagi ni. Sepanjang-panjang kita cerita ni tak wujud langsung agama Kristian. Belum wujud. Sampailah cerita Helena ni. Helena ni berkahwin dengan seorang raja Rom. Agamanya paganisme, penyembahan berhala. Tapi dia terpulang, dia kata aku sembah berhala, kau Injil lah, macam itulah. Baik. Hasil perkahwinan mereka berdua, Raja Rom itu dapat anak lelaki, diberi nama anak itu sebagai Konstantin. Nama anak tu. Okey. Sampailah Konstantin ni besar. Dalam proses dia membesar, dia hidup dalam dua agama. Agama mak dia, agama bapa dia. So dia nak pilih yang mana? Dia tengok agama mak dia, ketuhanan yang suci yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Dia tengok agama bapa dia, Tuhan tu dijelmakan dalam bentuk berhala. Sudah, dia pening kepala. Cuma bila dia membesar, dia ada kecenderungan agama mak dia lebih tepat bagi dia. Tapi dia still ada pengaruh Tuhan ni kena ada jemaah. Macam tu. Maka dengan demikian, ayah dia mati, bertahtalah Konstantin sebagai Raja Rom pertama yang pakai nama Konstantin. Sebab sejarah Empire Rom ni, Konstantin terakhir Konstantin 11. Okey, baik.
So dia naik, Konstantin naik sebagai raja. Masa dia naik sebagai raja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara perkara utama yang dia nak clarify adalah kita kena selesaikan isu perselisihan dalam ajaran Injil. Ajaran mak dia yang dia lebih cenderung kepada ajaran itu. So macam mana? Kita nak selesaikan. Maka dia telah mengadakan satu grand event, satu grand meeting. Dipanggil semua ahli-ahli agama ini untuk berbincang. Kita nak clarify apa pendirian kita kepada agama ini dan apa status Isa alaihi salam. Begitu. Berlaku bila? 300 tahun selepas zaman diangkatnya Nabi Isa alaihi salam, atau sekitar lebih kurang dalam 200 tahun lah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perbincangan tersebut muncullah seorang Yahudi bernama Paulus, asal nama dia. Dia ni telah memberikan cadangan idea yang diterima oleh Raja Konstantin. Ada orang kata dia iblis, Allahualam. Ya, apa dia pendirian itu? Iaitu kita clarify status Isa. Isa adalah seorang anak Tuhan. Nabi cerita. Konstantin pula yang dia hidup antara dua agama ni, dengan dia kata kena ada jelmaan apa semua, dia terima bulat-bulat ajaran itu, maka disitulah lahirnya ajaran Kristian. Begitu. Dan dikatakan pada masa itu, dalam ramai-ramai tuan-tuan guru, tok-tok guru Injil ni, hanya ada seorang sahaja yang mempertahankan ajaran itu, walaupun dia ditawarkan dengan pelbagai tawaran-tawaran lain seperti mana terkandasnya padri-padri yang lain. Ada yang menamakan padri itu adalah Arius nama dia. Arius. Jadi Arius ni kekal dengan ajaran tidak menyatakan Isa sebagai anak Tuhan. Baik. Jadi dengan demikian muncullah agama baru yang dinisbah kepada Injil dan Isa, iaitu Kristian, dengan iktikad utama Isa adalah anak kepada Tuhan. Kat situlah munculnya ajaran Kristian dan menjadi agama rasmi bagi Empire Rom. Ini dia. Ya, baik. Agama yang dicipta lahir hasil fitnah terhadap batang tubuh Isa alaihi salam, dan kita tahulah kenapa Allah menetapkan Isa akan turun kembali nanti. Salah satu tugasnya adalah untuk clarify balik ajaran Kristian dan tutup buku terus. Siapa-siapa yang nak tunduk kepada aku, tak ada lagi ajaran Kristian, Koptik, Katolik, Ortodoks, yang ada hanyalah Islam. Ya, maka berimanlah kamu semua dengan Nabi SAW. Mana-mana di kalangan ahli kitab yang menerima Isa, maka mereka akan beriman kepada baginda SAW. Baik, insyaAllah. Ada soalan, puan-puan sekalian? Ini kisah saya ceritakan tentang sejarah perjalanan lah, ya. Nabi Isa dan akhirnya bagaimana terbentuk ajaran Kristian. Jadi kita clear lah, Kristian tu tak ada kaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Ia hanyalah manipulasi, fitnah ke atas Nabi Isa semata-mata. Dan nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa akan clarify balik, akan tutup terus ajaran Kristian tersebut. Sebab tu mereka saling berselisih. Sebab tu orang Katolik dia takkan kata dia Kristian, dia akan kata dia Katolik. Begitu. Orang Ortodoks pun ada Koptik di Mesir itu sebagai contoh, dia kata dia Koptik. Gitulah. Boleh Ustaz terangkan sekiranya ada tujuan tertentu Allah utuskan dua Rasul yang utama, Isa dan Musa, dan juga Nabi Yahya dalam era kehidupan yang sama? Isa dan Musa jauh. Saya ingat yang lebih tepat Isa, Zakaria dan Yahya dalam kehidupan era yang sama. Tujuan tertentu Allahu alam, tetapi mereka adalah 3 orang nabi terakhir dalam kalangan Bani Israel. Biasanya Allah utuskan seseorang nabi pada satu-satu ketika, kan? Betul. Allah memang menjadi kelaziman lebih dari seorang nabi Allah utuskan pada satu masa, ya. Terutama macam Bani Israel. Mereka ada banyak puak, Allah utuskan untuk satu puak itu kadang-kadang satu orang nabi untuk pimpin mereka. Begitulah. Tapi ada kalanya hanya ada seorang nabi saja pada satu-satu zaman. Ada kalanya ada lebih dari seorang nabi, tapi salah satu nabi
diangkat menjadi pemimpin raja Bani Israel macam Nabi Daud, macam Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Paul inilah yang menjadi pelopor, founder yang mencetuskan statement Isa adalah anak Tuhan. Betul, tepat, 100%, 100%. Ya. Ia St. Paul di gereja Katolik dikira sebagai padri terunggul. Kan? Betul. Ya, betul. Baik. Sebab dialah yang cipta agama tu. Demikianlah. Ya. Maknanya nanti zaman Nabi Isa, baginda meneruskan syariat Nabi Muhammad. Betul, tepat. Baginda akan buat haji. Adakah baginda akan perform haji? Betul, ada riwayat hadis. So umat Islam yang lain boleh join sekali. Iyalah, kalau boleh buat haji tu boleh lah. Itu tak penting lah soalan tu, insyaAllah. Ya. Baik. Jadi yang pentingnya Nabi Isa alaihi salam akan ikut syariat Nabi SAW, dan salah satu ibadah yang membuktikan adalah baginda Isa akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, berniat miqatnya adalah daripada tempatnya, tempat orang yang datang daripada Syam. Wallahu alam. Baik, jadi insya-Allah muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada minggu akan datang kita akan sambung perbahasan tentang hadis-hadis berkaitan dengan turunnya Isa alaihi salam, ya. Wallahu alam, insya-Allah. Baik, jadi sampai di sini dulu. Jazakumullah khairan. InsyaAllah ramai juga hari ini yang menyertai. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkatan kepada kita, insyaAllah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.